dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara aju jaya, aman merdeka. Alhamdulillah. Dan baju Melayu ni mempunyai sejarah lebih kurang bermulanya 700 tahun dahulu. Bermula daripada negeri Ustaz Zamri, negeri Melaka, ya. Iaitu di bawah Kesultanan Melaka dahulu, di bawah Sultan Muhammad Shah, ya, pada tahun 1424 sehingga 1444, ya, 700 tahun yang dahulu. Baju Melayu ni telah diilhamkan, direka bentuk supaya ada satu baju pakaian untuk bangsa Melayu, untuk membezakan mereka orang Melayu daripada pedagang-pedagang, pendawah-pendawah atau pelawat, ya, yang datang ke Melaka daripada negeri Arab, negeri India, ya, daripada Kamboja semua. Jadi Baginda Sultan telah mengarahkan satu bentuk baju yang sesuai, yang lebih boleh kita bayangkan, ya, seperti pakaian pesilat tadi. Si jenius Melayu yang terus dilupakan anak bangsa. Nama tokoh besar ini tak perlu kita susah-susah memikir. Daripada mana asalnya, keturunannya, kerana matlamat seorang tokoh itu ialah untuk kita mengambil iktibar sejarah hidupnya. Almarhum Bendara Tun Perak asalnya seorang penghulu di kampung Kelang, Selangor, di bawah jajahan Sultan Melaka, kerajaan Empire Islam terbesar pada zaman itu. Melalui Kelantan, Terengganu, Pahang yang dijajah mereka itu, hinggalah ke Johor, Singapura, tetapi mereka terpaksa melewati Batu Pahat, satu jajahan Melaka, sebelum sampai ke negeri kerajaan besar Melaka. Maka Tun Perak pun diseru oleh Sultan. Seorang. Wahai Bendara Tun Perak, kata Sultan, arahkan bala tentera untuk sama-sama berperang menghadapi armada Siam yang akan menyerang Melaka daripada selatan Batu Pahat. Ini betul-betul contoh beras yang akan diperdagangkan. Maka dengan persetujuan, maka Panglima menyerahkan beras untuk sama-sama, dan mereka pun shake hand lah, mengadakan perubahan diplomatik. Maka dengan ini tidak berperang lagi kerajaan Siam dengan kerajaan Melaka, sama-sama mendapat keuntungan. Namanya win-win situation. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Setelah hilangnya Hang Tuah beberapa lama, maka Allah Ta'ala timbulkan di Melaka seorang Laksmana namanya Hang Nadim. Hang Nadim ini ialah putera Hang Jebat. Setelah Hang Tuah telah membunuh Hang Jebat, sekali itu Hang Nadim berada dalam perut ibunya yang mengandung 5 bulan. Maka Hang Jebat telah mewasiatkan kepada Hang Tuah, apabila anaknya lahir, hendaklah dijaga dan dibesarkan oleh Hang Tuah. Dayung-dayung dan juga meriam-meriam Melayu, tidak sebesar meriam-meriam Portugis. Meriam. Oh, maka meriam-meriam Portugis membedil. Besar meriamnya, tapi meriam Melayu kecil. Maka strategi Hang Nadim ialah supaya menggerakkan perahu dengan laju, supaya tidak kena akan perahu-perahu tembakan meriam besar Portugis.
Maka menantu Sultan Melaka dengan Hang Nadim cuba menyerang Kota Melaka, tetapi Kota Melaka sangat kuat pertahanannya. Bala tentera Portugis diantar banyak. Tengah tu ada Melayu-Melayu yang menjadi pengkhianat. Maka dalam peperangan terakhir tu, tentera Hang Nadim selama 2,000 rakyat Melayu, 600 telah gugur syahid. 600 telah gugur syahid. Maka Portugis menghantar tentera paling hebat, tentera baju merah. Kalah. Babe, kalah. Maka hebat tentera Portugis ni. Maka tentera Hang Nadim berundur. Dan seterusnya akan mendengarkan lagu negara. Lautan luas, panjaran gunung, rezeki nan melempar. Bawah langitnya kami bernaung, rasa kasih tercurah. Tanah airku, bumi berdua, tiada bandingan. Dengan temukan panji-panji negara Malaysia dan Selangor telah dikibarkan. Sekarang kita akan naik ke pentas untuk menyanyikan lagu negaraku. Negaraku, anak tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Amat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Amat bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertahta. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Mengasihani. Segala pujian bagi Allah yang Maha Berkuasa, dan selawat dan salam ke atas sekalian Rasulnya. Bahwa mulai 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, serta berdasarkan kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya, dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Merdeka! 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 Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami punah. Inilah sumpah pendekar
atas pusara. Kami mohon doa Malaysia berjaya. Semboyan telah berbunyi menuju medan baki. Pulang dari kota, bapakku belikan kereta, kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon 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 pon. Kereta kecilku berbunyi. Bila adik mari naik, boleh ku bawa jumpa nenek. Kita hari ini busana tradisi berseri-seri. Kenang budi pahlawan merdeka tanah Pertiwi. Kenang budi pahlawan merdeka tanah Pertiwi. Bulan 8.31 hari itu kita merdeka. Mari kita sama-sama 1, 2, 3 laung merdeka. Mari kita sama-sama 1, 2, 3 laung merdeka.
negeri Melaka aman dan makmur, sejak dahulu sudah termasyhur. Negeri Melaka, negeri yang asal, negeri Melayu memang terkenal, tempat pahlawan gagah dan handal. Dagang santri datang berjual. Amboi, 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 amboi. Ikan betuk di tengah sawah, ikan puyuh di rawa-rawa. Ingat pesanan Datuk Hang Tua, tidak Melayu hilang di dunia. Amboi, 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 amboi. Budak-budak memakan ketupat, ketupat nasi dibelah-belah. Hidup kamu jasa tak dapat sekali hidup, hai buktikanlah. Hikayat Tun Fatimah, Sri Kandi Melayu. Tun Fatimah membesar pada zaman kemuncak kegemilangan negeri Melaka di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan peri baik paras anak bendahara Tun Mutahir, anak perawan yang baik parasnya, tiadalah celanya. Cantik sungguh anak Datuk Tun Fatimah, sayang 1000 kali sayang. Alangkah baiknya kalau Datuk persembahkan kepada Sultan terlebih dahulu, kerana Sultan pun belum ada mempunyai permaisuri. Takkan anak pipit boleh berkawan dengan enggang, Tengku? Tidak salahnya Datuk Bendahara, jikalau hamba dengan Garuda juga hamba mahu. Tengku, Tengku, ragaman manusia berlainan. Sebab itu Tuhan menjadikan manusia rambut sama hitam tetapi hati lain-lain. Cis, tak guna. Mengapa hanya Datuk Bendahara sahaja mendapat hadiah yang lumayan daripada orang-orang Portugis, sedangkan hamba yang memperkenalkan orang-orang Portugis itu kepada mereka? Hamba mesti berbuat sesuatu. Sekarang hamba mesti beritahu pada Datuk Laksmana Hoja Hasan. Wahai sekalian rakyat jelata, ini dia bendahara yang telah menderhaka, ingin mengambil alih kuasa Sultan sebagai raja. Dia dan keluarganya bersubhat sama sahaja, hanya wanita yang tiada. Terhadap negara dan terhadap kemerdekaan tanah Melayu, kita mempersilakan Tuan Haji Zul Azizi untuk menyampaikan pidato kemerdekaan. Dipersilakan. Merdeka! 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 Satu laungan yang cukup untuk menggoncang hati pendeka-pendeka Melayu. Mereka pernah menitiskan air mata, mereka pernah mengalirkan darah, dan mereka segelintirnya syahid mempertahankan bangsa dan agama. Melihat Malaysia pada hari ini, andai kata Tok Janggut masih hidup, adakah beliau mampu tersenyum? Cuba kita fikir-fikirkan. Hai kalian semua, saya berdiri di atas ini pada malam ini, kira-kira hampir 45 minit kita akan menyambut 31 Ogos 2018. Kita mengimbau kembali detik di mana bendera Union Jack diiringi dengan laungan kemerdekaan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tengku Abdul Rahman Al-Haj, adalah detik bersejarah yang tersemat kukuh dalam sanubari setiap warga tanah Melayu ketika itu. Namun hidup tak selalunya indah, langit tak selalunya cerah. Bumi di pasir Salak mula bergoncang apabila rentetan berlakunya perselisihan perebutan tahta antara Raja Abdullah, Raja Ismail dan Raja Yusof. Dengan ini termeterilah perjanjian Pangkor dan ditandatangani oleh Raja Abdullah dan Sir Andrew Clark pada 24 Januari 1874. Ya Allah, apa dah jadi dengan kampung pasir Salak? Ayah, ayah!
berani nak lawan orang British. Kami akan menuntut bela atas maruah penghulu kami. Sungguh kalian adalah pejuang-pejuang negara wira kami. Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! I know I love and cry. I had my fear, I shall lose it. And now, as the subsides, I'll find it all so amusing to think I did all best. And then I say, Mom, shining. Oh no, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has got? If not himself, then he has not. That he has not Who say that he truly feels, and not the words of one who knew. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way. Shabbas! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Abdati yadi Rabbal alamin, ya Uhailal judi wal karami, ya Uhailal
akan serahkan kepada yang penting anak-anak depan ni sebagai penyerahan sumpah janji bakti pada agama, negara dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sedar kita pun ngikut. Sekarang orang sebut rap. Zaman dulu gila di purple. Jadi kita ikut zaman kita ngikut. Ya, tapi alhamdulillah dalam kita ngikut jumpa ada beberapa orang tua Melayu yang alhamdulillah. Dari sifat silat. Tapi malahnya tak ramai nak jadi pendekar. Beberapa tahun baik dalam swasta, dalam kerajaan, inilah kojo kita. Kita rasa inilah jalan yang dapat duduk dengan yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, ya, berkereta mewah, berkedudukan tinggi. Karena kita rasa kita dengan ni lah kita boleh duduk dengan Tun Tan Sri atau Sultan. Jangan lupa pergi surau masjid. Maka dalam kerja tidak membuang masa tengah hari, jumpalah orang-orang soleh yang hati mereka itu memang bukan nak jadi feudal, bukan nak jadi bangsawan, nak jadi hamba Allah yang betul-betul merdeka. Wahai anak-anak Melayu Delima, jadilah anak Melayu merdeka. Anak Melayu merdeka. Inilah kita sebelum merdeka, aman, damai dan sejahtera, bahagia sentiasa sehinggalah British datang menerpa. Woi kalian semua, buat tak tahu je pada kami, kalian jangan nak berlagak. Kamu yang patutnya jangan berlagak. Ini tanah air kami. Kamu seperempat yang mencuri hazanah kami. Satu hijrah Daulah Islamiyah bermula di Madinatul Munawwarah telah diasaskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW.
hingga mencapai sepertiga dunia, ke sempadan dan juga ke negeri Cina. Bahkan daulahnya Daulah Utsmaniyah yang akan memerintah negara Daulah Islamiyah kurang lebih 500 tahun. Mereka lah menyemarakkan akan Islam, menawan kembali tanah-tanah yang diambil oleh Mongol, menyebarkan Islam sampai ke negara Albania, Tartar, sampai ke sempadan Rusia. Walaupun mereka bukan dari golongan orang Arab, tapi Allah SWT memberikan mereka itu kekuatan untuk berperang dengan berkah iman wal Islam, dengan berkah pimpinan sultan-sultannya yang berdaulah, yang dinasihatkan akannya oleh para wali-wali dan para ulama ussolihin, hingga menjadikan Daulah Utsmaniyah daulah yang sangat digeruni hatta di barat sekalipun. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang diberi oleh Allah pada sultan-sultannya, mereka telah menyadakan kempen militer ketenteraan yang sangat hebat, yang tidak ada tandingan pada zaman itu, dengan meriam-meriam dan juga alat-alat bala tentera yang termodern pada itu zaman. Yang membawa kepada kejatuhan empire salib di Eropah, iaitulah Konstantinopel. Sultan yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah SAW dalam satu hadis, dan juga tenteranya yang dinasihat dan disokong oleh para pembesar dan ulama-ulama serta bala tentera yang kekal, yang tetap imannya, telah menghancurkan tembok-tembok Konstantinopel, hingga menjadilah Islam dibuka laluannya ke negeri Balkan dan juga Eropah melalui laluan negeri baru yang disebut Istanbul. Kesan-kesan empire itu masih boleh dilihat di Istanbul, di Bursa, di Konya, sampai ke Syria, juga sampai ke Albania, Bukhara, selatan sempadan Rusia. Masjid-masjid yang dibina sangat hebat, melambang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam kerajaan Utsmaniyah mengembangkan negara-negara Islam dan dakwah sampai ke merata dunia. Begitu juga di sebelah timur bermula empire Melayu, kerajaan Melayu Islam di Nusantara. Bermula dengan kerajaan Samuk, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Perlah, Samudra Pasai, Aceh, kerajaan negeri-negeri Sumatera. Antara yang terbesar yang selalu kita sebutkan kerajaan Melaka. Tapi sebelum kerajaan Melaka menampakkan diri sebagai pusat Islam, sebelum itu ada lagi satu kerajaan-kerajaan Melayu sebelumnya. Begitu banyak, salah satu kerajaan Pelalawan, kerajaan Melayu Kampar,
Kerajaan ini diperintah oleh seorang Tengku Besar yang disebut Tengku Besar Pelalawan Riau bermula 1380. Lihatlah kehebatan jata negaranya. Di atasnya ada kalimah Allah dan kalimah Muhammad yang bertangkup, diiringi kiri kanan dengan mahkota, yaitu naga, 2 orang naga, 2 ekor naga, bukan harimau, naga. Sebenarnya orang Melayu lebih hebat daripada harimau. Harimau Melaya ada bola, naga sebenarnya. Ini kerajaan 63 kerajaan Melayu yang ada daripada Aceh sampai ke Sulawesi. Itu kerajaan Pelalawan nombor 25. Kerajaan ini telah terdahulu sebelum Melaka. Jata negaranya masih ada, keris kerajaan pun masih ada.